air ni kan. Kalau hadis sahih mengatakan kalau seekor lalat terbang, semua boleh lalu, air itu tak boleh minum. Tangkap lalat itu masuk jenuh ke dalam, boleh minum. Hukum itu tuan-tuan. Tapi sudi atau tidak itu perkara lain. Okey, boleh jelas ke tak boleh orang 30 lain. Kembali pada kisah tadi, Muhammad bin Sirin diberi berita pada keesokan hari bahawa 1 tong minyak dimasuki tikus kena mati dalamnya. Muhammad bin Sirin mengarahkan agar tong itu ditanda dengan segera dan dibawa keluar. Dalam pada nak buat demikian, terlambat, maka seorang khadam yang lain, dia seorang saudagar yang hebat, maka seorang khadamnya tidak tahu dalamnya ada tikus, dia ambil ditutup. Maka khadam yang awal datang untuk mengenal pasti mana dia tong yang dimasuki tikus sudah tidak tahu kerana ada 100 tong di dalamnya. 100 tong barrel dalamnya. Mana satu nak kenal pasti, tak tahu ada 100. Datanglah laporan kedua mengatakan tuan guru, imam, ulama yang hebat, tuan membaca Quran yang terkemuka, tuan guru, nampaknya tong tersebut sudah tidak dapat dikenal pasti lagi kerana dia telah ditutup dan kita tidak tahu mana satu yang masuki tikus. Jawapan Muhammad bin Sirin, seorang peniaga, seorang bisnesmen yang bertakwa, ayo serahkan semua muka tong-tong itu dan curahkan dia. Kita tidak boleh manfaatkan walaupun 1 tong lagi sama sekali. Jawapan hadam ini, wahai tuan-tuan, yang satu dimasuki tikus, kenapa yang lain boleh manfaat yang sama? Jawapannya, kau dapat kenal pasti yang mana masuki tikus. Kau nak mengkhianat orang beriman, sedangkan Allah melarang kita berkhianat kepada mereka. Nabi menyatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan dari kalangan kami. Apakah kau sudi kalau kau menduduki tempat pembeli, kau beli minyak, tiba-tiba dalamnya ada tikus? Apa katamu nanti? Tentu kau melaknat orang yang menjualnya, itu aku. Bukan kau yang kena, aku yang kena. Ya, aku di dunia berdosa, di akhirat ada azab yang pedih untuk aku. Ayo, buang 1 tong itu bertakwa, tuan. Jadi dia itu bertakwa, kalau peniaga bertakwa. Maknanya kalau semua orang bertakwa, kebaikan akan datang melimpah ruah. Surah Allah dan surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk dunia ini, bumi bertakwa pada Allah, kami akan bukakan pintu kebaikan langit dan bumi semuanya menjurah-jurah. Tuan-tuan, dalam sebuah buku namanya Ad-Da' wa Dawa', penulis menjelaskan bahawa pada zaman Umar bin Abdul Aziz memerintah adalah 2 tahun saja, tak sampai 2 tahun. Tahun lebih sikit kan? Betul saya. Tahun 9 bulan. Lebih kurang kan? Tapi dalam setahun 9 bulan ini, ternyata kebaikan, keberkatan mencurah-curah sampai seekor kambing boleh dimakan di satu kabilah yang besar. Sampai susu seekor kambing dapat minum sampai tak cukup, sampai berlebihan. Oleh satu keluarga, 2 keluarga, banyak orang minum susu kambing seekor, minum banyak. Dan zaman mereka ada arkib negara, itu tak arkib negara. Arkib ni penyimpanan bahan-bahan khazanah lama. Kan? Orang British ketika menjaga tanah Melayu dahulu, mereka bijak. Dia ambil semua kesan-kesan sejarah, dibawa pulang ke mana? Ke London. Ya, maka orang Melayu nak baca sejarah mereka, dia kena pergi ke Museum of London. Extract balik semula. Ya, nak ambil gambar pun tak boleh, kena sayang ke situ saja. Takut ambil gambar nanti cahaya pudar, turun, kadernya akan rosak. Allah hebatnya orang British. Tuan-tuan, arkib negara pada zaman kerajaan Islam Bani Umayyah itu, selepas Umar bin Aziz ini naik sepupunya untuk menggantikan sebab beliau, maka antara yang disimpan dalam arkib negara adalah tangkai-tangkai gandum yang pernah dituai pada zaman Umar bin Abdul Aziz, yang merupakan keturunan daripada Umar Khattab radhiyallahu anhu, daripada anak yang bernama Asim. Tuan-tuan, ternyata Harun al-Rashid yang melihat di museum Islam itu, tangkai yang pernah keluar hasil itu pada zaman Umar bin Aziz 10 kali lebih besar tangkai yang tangkai gandum yang hidup pada zaman selepas itu, tuan-tuan. Sehingga menyebabkan apa tandanya ini? Ini tanda berkatan. Mana seorang pemimpin yang bertakwa pada Allah, dia menjadi pahala itu akan sampai berpanjangan untuk semua orang mendapat kebaikannya. Tuan-tuan, saya tak cerita di Singapura, saya tidak tahu di Singapura, tuan-tuan. Kami di Malaysia pada hari ini melalui satu period yang cukup tak untuk orang Islam. Bukan masalah politik, tapi masalah sosial yang berlaku meluas. Ya, di negara kami pada ini, tuan pun orang Islam, kita fikirlah untuk selesai masalah orang Islam, tuan-tuan. Tahun 2009,
1 juta anak yang lahir tidak ada bapa. Kepada siapa nak mengadu tuan-tuan? Kepada siapa nak mengadu? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana manusia tidak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tidak ada perasaan malu. Bila takwa itu dicabut, maka dia akan buat apa sahaja yang dia kehendaki. Yang inna mimma adraka min kalamin nubuwah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, kalau kamu ni sudah tidak bertakwa, maka malu pun dicabut, buatlah apa saja yang kamu buat. Kamu tidak akan rasa gusar atas kata-kata manusia lagi. Contoh ini komplikasi kan? Komplikasi yang besar. Dunia yang luas jadi sempit. Dunia itu luas. Tapi semua orang bimbang anak perempuannya pergi ke sekolah balik selamat ataupun tidak. Di Kuala Lumpur saja sebagai contoh. Kenapa contoh? Kenapa perkara itu berlaku? Bahkan menjadi satu benda kemalangan yang sangat besar sekali. Negara umat Islam, negara yang paling ada problem sekali. Paling banyak problem. Ada satu Reader Digest buat ketawa adalah advanced medicine kan. Ada satu ruangan kan dalam Reader Digest. Dia cerita pada zaman pemerintahan Ronald Reagan, pemerintah mereka itu, dia pergi ke negara Mesir melawat pemimpin negara Mesir namanya Hosni Mubarak. Daripada tempat turunnya ke Batam, Ustaz belajar mana kan? Madinah. Kalau tak belajar aku minta maaf lah, ni cerita je. Orang putih buat dajal pada orang Islam, cerita bukan-bukan kan. Ronald Reagan turun dekat airport Matar Kadim dekat Mesir di Kahirah. Maka dia berjalan pergi ke parlimen atau pergi ke tempat yang akan dia duduk berehat. Ronald Reagan pimpinan mereka ni, kelihatanlah para-para biasa di negara Mesir, iaitu orang lelaki nak buang kecil, memadai dia pergi keledai, dia kencing. Ibu minta maaf lain. Ini benar-benar berlaku di Mesir, negara orang Islam. Maka Ronald Reagan pun mengatakan pada Hosni Mubarak, ini yang tengok, tak malu. Hosni Mubarak pun hijau, hanya tebal macam tengok tadi. Tapi dia nak buat apa? Itu benda biasa berlaku di Mesir. Di Maghribi pun sama tuan-tuan. Negara orang Islam. Nak kencing mana-mana kencing pun tu. Kalau orang perempuan pun tidak malu. Tak maaflah cerita tuan-tuan. Dia pakai jubah besar, nak buat kecil, dia angkat je jubah dulu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah. Jadinya kita di negara umat Islam. Baik. Kemudian Hosni Mubarak pun balas lawatan diplomatik itu ke negara Amerika pula. Beberapa bulan kemudian, diplomatik pergi ziarah, lawatan balas. Dalam perjalanan daripada airport nak pergi ke White House, bukan White House. Tiba-tiba dalam perjalanan itu kelihatan benda yang sama di tengah jalan. Dan sekarang Hosni Mubarak boleh mentertawakan Ronald Reagan sebagai balasan. Okay, you get me or not? Kan English sikit. Maka Ronald Reagan menjadi sangat malu kerana benda itu tidak pernah berlaku di mereka sepanjang pemerintahannya. Dia kata kepada driver, sekarang juga kau stop, kita tangkap orang itu. Tangkap, rupa-rupanya identiti dia orang Mesir rupanya. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa nak buat negara orang Islam? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kita nak ceritakan akan kita orang Islam. Kita bimbang orang Islam meninggalkan takwa. Dan takwa itu kata guru saya yang buta tadi, Dr. Badar Hassan Abbas. Ya, dalam buku beliau namanya Umatiyah Mustarah, 5 perkara yang terpilih. Beliau menafsirkan ayat awal daripada surah Al-Baqarah. Rupa-rupanya takwa ni tuan-tuan, dia adalah hasil daripada benda yang kita ungkapkan tadi. Dan boleh kita rumuskan antara perkara komponen yang bentuk takwa itu juga nombor 1, iman yang mulia tuan-tuan. Iman yang mulia. Iman yang mantap pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang mengatakan ta'asillaha wa anta tad'u ta'atahu. La'amri hadha bil qiyas syani'u. In kana hubbuka sadiqan la'ata'atahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Tadi orang guru kita, ustaz cerita, dia orang ini bila dia ingat macam Qais, jadi panggil Majnun Laila. Tadi dia ingat Laila bukan setakat dinding dicium ustaz. Laila ni menaiki unta itu berak. Allah lebih mulia. Dia punya dropping ini pun di mana-mana tengok dropping unta ini pun dia ingat, ni Laila lah ni. Tuan-tuan orang apa dah? Kemaru, tuan-tuan. Orang terbaik kemaru. Tahu tak kemaru? Kemaru ni dah melampau-lampau, dah ekstrim sangat cerita tuan-tuan.
Maka sebenarnya orang yang takwa ni dia punya kekuatan lahir dari iman, kemudian taat pada Allah SWT, kemudian nombor 3 dia meninggalkan maksiat. Kalau seorang itu kita lihat dia rajin sembahyang, tetapi menipu pun rajin, dia tak takwa lagi tuan-tuan. Dia tak takwa lagi itu sebenarnya. Kerana dia gagal meninggalkan perkara yang ketiga, melakukan perkara ketiga iaitu meninggalkan maksiat, dia tidak mampu lagi. Takwa dia belum sempurna lagi. Iman, taat, takwa, taubat nombor 4 tuan-tuan. Memang kita manusia, kadang-kadang kita tersilap sekali taubat pada Allah cepat-cepat. Dan semua itu hanya berjaya kalau ada perkara yang kelima, namanya ikhlas kerana Allah tuan-tuan. Moga-moga Allah punyakan kita ikhlas tuan-tuan. Tuan-tuan datang ikhlas, saya datang pun ikhlas tak jumpa dengan tuan-tuan. Moga-moga Allah punyakan ikhlas tuan-tuan. Dan ikhlas ni kata Fudail bin Iyad rahimahullah, rahmatullah alaih, ya, kalau kita beribadah kerana manusia, buat satu benda, al-amalu li ajli nasi syirkun wa tarkul amali li ajrihim riya'un wal ikhlasu ajwa fiyakallahu minhuma. Kamu ni kalau kamu buat satu kerja kerana manusia, namanya riya, namanya syirik pada Allah. Nanti akhirat Allah akan suruh kamu minta pahala daripada orang yang kamu lakukan kebaikan kerana itu. Tapi kalau kamu tinggalkan satu amal yang baik itu kerana takut pujian manusia, itu masalah, itu namanya riya. Ikhlas itu bila kamu diselamatkan Allah daripada dua perasaan, sama ada takut pujian manusia ataupun kamu mengharapkan daripada itu. Tuan-tuan, ini 5 perkara tuan-tuan: iman, taat, tinggalkan maksiat, kan? Kemudian ya, tidak tinggalkan maksiat ini, kita mesti bertaubat. Kalau lakukan maksiat juga bertaubat. Dan yang terakhir, diikhlaskan Allah. Ini adalah punca kejayaan dan kepuasan, keberkatan akan datang tuan-tuan. Itulah yang Allah firmankan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tu ayat 36. Bertakwa pada Allah, barulah Allah beri limpahan, Allah beri keharmonian, Allah beri kedamaian, Allah beri ketenangan. Dia bukan terletak pada wang yang banyak, bukan terletak pada harta yang banyak, tapi semuanya terletak pada hati selepas kita mempasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara asas yang penting. Allahu a'lam.